Assalamualaikum. Okay, berjumpa lagi dengan Cikgu Azia pada minggu ni dengan tajuk kitar nitrogen. Okay, so apa yang dikatakan dengan kitar nitrogen? Mari kita lihat dengan lebih lanjut. Okay, kitar nitrogen ialah kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya alam sekitar. Termasuklah tanah dan juga air. Okay, so dekat sini cikgu kurungkan. Okey, maksud bagi kitar nitrogen. Okey, dalam atmosfera kita terdapat lebih kurang 78% gas nitrogen di atmosfera. So, kadang-kadang tumbuhan dia tak boleh direct dapatkan unsur-unsur nitrogen secara menyerap direct daripada atmosfera. Okey, jadi dia perlu transform ataupun convert ke bentuk lain supaya dapat diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Okey, so kita akan lihat kitar nitrogen. Okey, bermula daripada gas nitrogen di udara. Bermula dari sini. Ini yang pertama. Okey, buatkan sini. Ini yang pertama. Okey, selepas dalam gas nitrogen yang di udara ni, okey, dia akan mengalami tindakan kilat. Okey, waktu hujan biasanya akan ada kilat. Biasanya lah. Okey, dan semasa kilat, nitrogen akan pergi menjadi ion nitrat dalam tanah. Okey, dengan adanya tindakan kilat. Maksudnya Allah tak jadikan sesuatu itu dengan sia-sia. Maksudnya kadang kita kesa, takutnya kilat kan. Okey, kilat macam-macam. Maksudnya masa itulah Allah menukarkan nitrogen kepada nitrat dalam tanah. Okey, itu yang pertama. Okey, yang keduanya kalau kamu lihat di sini. Okey, pokok kekacang. Okey, dalam pada akar pokok kekacang, okey, terdapat kita panggil sebagai bakteria pengikat nitrogen. Okey, bakteria ini dia akan menukarkan nitrogen kepada nitrat dalam tanah. Okey, so pokok kekacang apa-apalah, pokok kacang hijau, okey, pokok kacang soya, pokok kacang bendi, apa-apa jenis pokok kekacang. Okey, so dalam akar dekat sini cikgu dah tandakan, okey, terdapat bakteria pengikat nitrogen yang menukarkan nitrogen kepada nitrat. Okey, yang ketiga, bagaimana tanah kita boleh mempunyai ion bernitrat. Okey, so yang ketiga menggunakan baja bernitrogen. Okey, baja bernitrogen maksudnya kita ambil baja, kita beli daripada kedai, kemudian kita taburkan dekat tanah. Okey, so jadi tanah itu akan mengandungi unsur ataupun ion-ion nitrat. Okey, seterusnya bila dah jadi ion nitrat dekat dalam ni, okey, bila dalam bentuk ion, barulah pokok boleh serap. Okey, sebab itu tadi awal-awal tadi cikgu cakap, okey, pokok tak boleh serap direct nitrogen daripada atmosfera. So, dalam bentuk ion nitrat barulah diserap oleh protein tumbuhan. Okey, so bila protein tumbuhan dah ada, pembentukan protein tumbuhan ada, okey, protein tumbuhan ini pula dimakan oleh lembu. Okey, bila dimakan oleh lembu, maka terbentuklah protein haiwan. Okey, tak kira lah contoh lain, lembu ke, kambing ke, apa-apalah. Okey, so bila protein haiwan dah jadi, okey, kedua-dua benda hidup ini, okey, haiwan dan tumbuh-tumbuhan dia akan mati. Okey, so bila dia mati, okey, akan ada bangkai haiwan dan tumbuhan dan mengalami tindak balas penguraian. Okey, siapa yang laksanakan tindakan ini? Okey, dinamakan sebagai bakteria dan kulat pengurai. So dia yang akan memainkan peranan. Okey, so bakteria dan kulat pengurai akan menguraikan bangkai haiwan dan tumbuhan menjadi sebatan amonium. Okey, selepas itu kita ada satu lagi tindak balas penitritan yang dilaksanakan ataupun yang dimainkan peranan oleh bakteria penitritan untuk menjadi ion nitrit. Okey, selepas itu, okey, tindak balas yang sama berlaku seperti di atas, iaitu tindak balas penitritan, okey, oleh bakteria yang sama
untuk membentuk ion nitrat ni semula. Okey. Jadi, bila ion nitrat ni dah ada balik semula, maka diserap balik oleh tumbuhan yang lain yang belum mati. Jadi, kandungan ion nitrat akan bertambah. So, sebab itu kadang-kadang kalau kamu tengok pokok-pokok dekat rumah kamu, mak kamu tak baja pun, ayah kamu tak baja pun, tapi dia boleh hidup subur. Dia boleh keluarkan buah. Betul? Sebab itu ialah kandungan ion nitrat secara semula jadi, ditambah. Bagaimana ditambah? Macam tadi cikgu cakap lah, yang pertama melalui tindakan kilat. Yang kedua melalui proses penukaran nitrogen oleh bakteria pengikat nitrogen yang ada pada akar pokok ke kacang. Yang ketiganya adalah penukaran bangkai haiwan dan juga bangkai tumbuhan kepada ion nitrat. So sekarang selepas dah jadi ion nitrat ni pula akan ditukarkan kembali ke nitrogen di udara. Dengan tindak balas yang dipanggil sebagai tindak balas pendinitritan. Oleh siapa? Oleh bakteria pendinitritan. So daripada ion nitrat, dia jadi nitrogen di atmosfera. Jadi, nitrogen di atmosfera tadi cikgu kata berapa? Dalam lebih kurang 78% akan pusing. Dan bagi nak mengekalkan kesuburan tanah. Yang seterusnya. Kita lihat. Kitar nitrogen iaitu tumbuhan hanya menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat saja. Yang ini yang cikgu cakapkan tadi. Dia hanya boleh serap dalam bentuk ion nitrat saja daripada tanah melalui akarnya. Iaitu dua proses. Yang pertama, proses kitar nitrogen. Iaitu penambahan ion nitrat. Dan juga satu lagi kita panggil sebagai penyingkiran. Penyingkiran ion nitrat dari tanah. So, dua proses dalam kitar nitrogen iaitu penambahan ion nitrat. Yang satu lagi proses penyingkiran ion nitrat. So, dalam proses kitar nitrogen ada dua. Ini dia. So, nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut. Kamu lihat gambar ni. Amonium NH4 plus dengan nitrat NO3 plus akan diserap oleh akar tumbuhan. Seterusnya kita akan lihat. Dalam kitar nitrogen tadi ada cikgu dah katakan dua dah. Cikgu ada kata dua, iaitu dua proses. Iaitu pertama menambahkan ion nitrat dalam tanah. So, dia ada tiga. Dalam proses nak tambah nitrat dalam tanah, dia ada tiga pula. Iaitu tindakan yang pertama, ini, tindakan kilat. Ataupun tindakan letusan gunung berapi. Yang kedua, proses pengikatan nitrogen oleh bakteria pengikat nitrogen yang ada pada akar pokok ke kacang. Yang ketiga, proses penitritan iaitu apabila tumbuhan dan juga haiwan mati dan menjadi bangkai, bangkai akan tukar kepada amonium, amonium menjadi nitrit, nitrit jadi nitrat. Manakala untuk proses penyingkiran pula ada tiga juga. Yang pertamanya ialah proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Proses pendinitritan, iaitu daripada nitrat jadi nitrogen di atmosfera. Yang ketiganya ialah proses melarut resap nitrat. Mari kita pergi dengan lebih lanjut. Yang seterusnya ialah proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Ini yang tiga yang tadi cikgu dah cakap. So, kita pergi dengan lebih lanjut. Kita nampak dekat sini. Yang pertama, tindakan kilat dan gunung berapi. Sewaktu kilat ataupun berlakunya letusan gunung berapi, tenaga haba yang terbebas. Ni nampak ni. Tenaga haba yang terbebas pada suhu yang tinggi mengoksidakan nitrogen dalam udara untuk membentuk nitrogen dioksida. Iaitu kalau kita tengok nitrogen bertukar menjadi nitrogen dioksida. Ini semasa tindakan kilat ataupun tindakan letusan gunung berapi. So
Bila turun, sebab itu cikgu cakap, bila petir kilat mesti lepas tu akan ada hujan. Kebiasaannya lah. Okey. Bila hujan turun, gas nitrogen dalam udara larut dalam air hujan. Dan hujan mesti akan turun ke tanah. Betul? Okey. So, kemudian asid nitrik ni tadi akan meresap ke dalam tanah dan bertindak balas dengan mineral bagi membentuk ion nitrat. Okey, maksudnya daripada udara, daripada udara tadi, masuk ke dalam tanah membentuk ion nitrat. Okey, dan bila dah ion nitrat dah terhasil dekat tanah, maka meningkatkan kuantiti ion nitrat pada tanah. Okey. Yang keduanya ialah proses pengikatan nitrogen. Yang ini yang cikgu cakap. Ini. Okey, bakteria pengikat nitrogen ada dalam tanah, air atau hidupan bersimbiosis dengan nodul akar pokok kekacang. Yang ini nodul. Nodul akar pokok kekacang. Iaitu dia tukarkan nitrogen kepada ion nitrat. Dia tukarkan ion nitrat kepada ion nitrat. Yang ni dia tukarkan. So, tindakan pengikatan nitrogen, akan menambah ion nitrat ke dalam tanah. So, ini yang kedua. Yang ketiga pula, proses penitritan. Yang ini yang cikgu dah terangkan tadi. Apabila haiwan dan tumbuhan mati, bakteria pengurai tukarkan protein haiwan kepada amonium. Kemudian amonium ditukarkan kepada nitrit. Nampak ni ion nitrit. Lepas itu dia akan tukarkan kepada ion nitrat. So, hasil tindakan bakteria penitritan terhadap sebatan amonium juga akan menambahkan ion nitrat ke dalam tanah. Tadi kita dah tengok kepada proses penambahan ion nitrat. Sekarang kita nak proses penyingkiran pula. Dalam proses penyingkiran juga ada 3 proses, iaitu yang pertama penyerapan ion nitrat, yang kedua proses pendenitritan, yang ketiga proses melarut resap nitrat. So kita lihat yang pertama, proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. So tumbuhan menyerap ion nitrat. Jadi tadi cikgu cakap dah. Bila tumbuhan dah menyerap, contohnya lah gambar ni, rumput. Rumput menyerap ion nitrat daripada tanah. Kemudian ion ini digunakan untuk membentuk protein tumbuhan. Dan apabila haiwan makan, contohnya lembu, kambing, makan rumput, protein tumbuhan itu dipindahkan kepada haiwan untuk membentuk protein haiwan. So, yang seterusnya ialah proses pendenitritan, iaitu proses di mana bakteria pendenitritan memainkan peranannya. Dia akan menukarkan ion nitrat kepada gas nitrogen. Dia tukar ni kepada ini. Dan ini kita panggil sebagai proses pendenitritan. Dan yang terakhir, bagi proses penyingkiran ion nitrat, yang seterusnya ialah proses melarut resap nitrat melalui proses semula jadi. Proses semula jadi tu yang macam mana? Iaitu ion nitrat dalam tanah melarut dalam air. Dia larut dalam air, kemudian mengalir ke sungai atau air bawah tanah. So, proses ini juga dikenali sebagai proses menyingkirkan ion nitrat dalam tanah. Faham ya? Yang seterusnya kita nak lihat apakah kepentingan. Kenapa pentingnya? Kenapa Allah jadikan kita nitrogen? Untuk apa? Yang pertamanya adalah untuk mengekalkan kandungan gas nitrogen. Berapa persen tadi cikgu cakap? 78%. Yang kedua, nak mengekalkan kesuburan tanah. Nak meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Sebab apa? Sebab ion nitrat diserap oleh tumbuh-tumbuhan untuk pembentukan protein tumbuhan. Yang keempat. Ini tadi yang kedua. Yang ketiga.
Okey, yang ketiga membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan juga protein haiwan. Jadi bila ada protein tumbuhan, akan adalah protein haiwan. Okey. Dan yang keempat, untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey. So bagaimana benda ni boleh berlaku? Okey, mari kita lihat. Okey. Nak mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Okey. So, kita nitrogen membantu mengekalkan kandungan nitrogen. Nampak cikgu gariskan, mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam atmosfera dengan cara mengambil nitrogen daripada udara untuk membentuk ion nitrat dan mengembalikan semula ke udara dengan menguraikan ion nitrat. Maksudnya daripada udara turun ke tanah, kemudian naik balik. Okey. So, oleh itu dikekalkan sebanyak 78%. Okey. Yang kedua. Okey. Yang keduanya ialah mengekalkan kesuburan tanah. Okey, ini yang saya kata tadi. Tumbuh-tumbuhan akan memperoleh ion nitrat untuk diserap ke dalam tumbuhan bagi pembentukan protein tumbuhan. Okey. So, penyingkiran ion nitrat dari tanah ini mengurangkan kesuburan tanah. Jadi, macam mana nak mengekalkan kesuburan tanah? Dia buat proses tu semula. Okey. Dan yang seterusnya ialah mengekalkan kesuburan tanah. Okey, iaitu masalah tanah yang kurang subur tadi. Tadi kan dah dapat kan? Maksudnya tadi tumbuhan dah ambil nitrat dalam tanah. Jadi tanah dah kurang nitrat. So, apa yang perlu kita buat ialah penggiliran tanaman. Okey, penggiliran tanaman contohnya macam ni. Okey, katakanlah fasa pertama kamu dah tanam pokok sawi. Okey, jadi pokok sawi tu dah serap banyak sangat nitrat untuk kesuburan sawi tersebut. Jadi, apa yang perlu kamu buat untuk fasa yang kedua selepas kamu tuai sawi, kamu tanam pokok kacang panjang. Okey. Jadi, bila kamu dah tanam kacang panjang, dalam masa yang sama, pokok kacang panjang tu dia akan menghasilkan ataupun dia ada bakteria pengikat nitrogen. Dia akan tukarkan nitrogen kepada nitrat dalam tanah dan dia bekalkan semula nitrat ke dalam tanah. Okey. Fasa yang ketiga, kamu tanam pokok lain yang bukan ke kacang. Okey, jadi pokok tersebut dia akan guna balik nitrat. Okey, fasa keempat, tanam pokok kacang balik. Faham? Gila-gila lah. Itu kita panggil penggiliran tanaman. Dan penggunaan baja untuk menambahkan semula kandungan nitrat. Baja bernitrogen. Okey. So, bila katalah kitaran itu sentiasa berlaku, jadi tumbuhan akan membesar dengan baik. Okey. Dan seterusnya membekalkan protein tumbuhan berterusan dan juga protein haiwan. Ini yang macam cikgu cakap tadi. Okey. Bila dalam tanah dah ada ion nitrat akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan untuk membentuk protein tumbuhan. Dan bila protein tumbuhan itu dimakan oleh haiwan, haiwan pula akan membentuk protein haiwan. So, dia akan berterusan. Okey. Dan seterusnya ialah membantu pembekalan berterusan. Ini pun sama yang cikgu cakap tadilah. Okey. Maksudnya kitaran ini berulang. Haiwan memperoleh unsur nitrogen daripada protein tumbuhan, ataupun protein haiwan melalui pemakanannya. Okey. Dan yang terakhirnya ialah mengurangkan pencemaran alam sekitar. Dengan cara macam mana? Dengan perebutan dan penguraian protein dalam sisa tumbuhan dan juga haiwan. Bagi membentuk sebatian amonium. Dan seterusnya, sebatian amonium akan jadi ion nitrat melalui tindakan bakteria dan kulat. Okey. Dan satu lagi, kalau kita lihat, proses dalam kitar nitrogen seperti penitritan membantu mengurangkan pencemaran, melalui kaedah teknologi hijau untuk menghasilkan kompos. So faham ya?
Okey, so dalam subtopik 2.3 ni, okey, sebenarnya dia lebih kepada proses kitaran, ulang-ulangan sahaja. Tak apa, nanti kalau yang ini awak kurang faham, cikgu akan berikan tutorial bagi menjawab soalan praktis formatif 2.3. Okey, sekian saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.